Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas Zat, saya akan sambung berkenaan kita akan buat flip classroom. So, kamu akan belajar daripada sini. So, seterusnya saya akan sambung berkenaan kita tak habis lagi voltaic cell. Ada satu lagi benda yang kamu kena sentuh balik berkenaan dengan voltaic cell. Okey, minggu lepas saya dah ajar korang sampai saya dah ajar korang cara untuk buat sel notasi. So sel notasi saya dah ajar korang macam mana nak tengok sel notasi. Lepas tu macam mana nak tengok pengoksidaan berlaku macam mana, penurunan berlaku macam mana. Kan? So hari ni saya nak sambung kepada cara satu lagi benda yang kau kena belajar berkenaan dengan voltaic sel voltaic ni adalah bagaimana kita nak kira voltan yang terhasil daripada perbezaan dua elektrod yang digunakan. So kita ada satu formula, so saya teruskan kepada pembelajaran kita. So kita ada untuk mengira sel voltan yang kita panggil sebagai E0 cell. Bukan E0 value yang apa? Ni E0 cell tau. Bukan E0 value, bukan yang E0 value yang E0 value saja. Kalau E0 value saja yang korang tengok sebelum tu yang reduction penurunan keupayaan elektrod series tu. Bukan, itu yang lain. Yang E0 yang kau nak belajar ni dia ada tulis E0 cell kat bawah ni. E0 cell. Bukan yang E0 bukan yang E0 yang ini ya. Bukan yang E0 yang ini. Bukan E0 yang ini. Sebab E0 yang ini kau tak perlu kira, dia bagi. Nampak tak? E0 yang ini dia tak ada tulis apa-apa pun kat sini. Ini E0 cell. E0 cell tu maksudnya di sini adalah E0 cell tu maksudnya perbezaan dua E0 yang elektrod masing-masing tu, perbezaan dua elektrod E0 yang masing-masing tu, kan kita ada E0 untuk Mg, E0 untuk zinc, kan berapa kan nilai-nilai dia kan. So macam perbezaan dua ni menghasilkan kita panggil sebagai E0 cell. Perbezaan dua E0 elektrod tersebut menghasilkan E0 cell. So macam mana cara nak kira E0 cell? So caranya adalah senang sahaja, iaitu E0 terminal positif tolak dengan E0 pada terminal positif tolak dengan E0 yang terminal negatif, ataupun senang cerita E0 cathode tolak E0 anode. So contoh kat sini, kita ada satu formula iaitu sebenarnya sama je, korang boleh guna E0. Saya suka macam ni. Senang-senang saya suka E0 E0 penurunan tolak E0 kurungan pengoksidaan. Maksudnya siapa pengoksidaan. Maksudnya macam tu. Atau sebenarnya ni samalah. Dia sama je untuk E-cell. Samalah E0 penurunan ni kan penurunan kan tempat mana penurunan? Cathode. Tolak pengoksidaan E0 anode. Benda sama sahaja. So either mana-mana tempat yang mana-mana yang formula korang boleh ikut. Yang penting yang E0 penurunan tolak E0 pengoksidaan. Maksudnya E0 tu maksudnya logam yang mengalami penurunan, kita tolak dengan logam yang mengalami pengoksidaan, dapatlah E0 cell. Sebab kita nak cari arus voltan yang terhasil. So contohnya, contohlah kan, contohnya adalah zinc dengan copper. Contoh dua ni. So zinc dengan copper, kita ada elektrod ni dengan ni. So E0 untuk copper kita ada E0 untuk copper. Macam mana tahu E0 untuk copper? Tengoklah yang elektrod potential tu. So E0 untuk copper kita tahu iaitu E0 dia, mana dapat E0 dia? E0 dia tu kita dapat daripada siri potential tu kan. So siri potential tu berapa E0 dia? Macam mana nak tahu? Kita patah balik.
E note untuk copper iaitu positif 0.34. So E note untuk copper kita tahu. Okey, E note untuk copper kita tahu iaitu positif 0.34 V. Okey, E note untuk zinc pula. So E note untuk zinc berapa E note untuk zinc? So kita tengok, sentiasa tengok. Zinc yang mana? Zinc yang kat sini. So zinc di sini zinc. So zinc ni maksudnya negatif 0.76. Negatif 0.76. Okey. Negatif 0.76 V. Okey, negatif 0.76 V. So sekarang ni kita tahu siapa yang mengalami pengoksidaan, kita tahu daripada sini kita buat kan, kita buat persamaan, ingat tak kita buat persamaan sebelum ni, kita buat. Okey. Jom kita buat elok-elok. So Cu persamaan potential sebelum ni tambah 2E, so dia jadi Cu. So E note value dia iaitu positif 0.34 V. Okey, zinc pula Zn2 plus tambah 2E, so dia jadi Zn. So E note value dia adalah negatif 0.76 V. Okey, so kan saya dah ajar korang hari tu. Okey, belah mana akan jadi, belah sini adalah agent, ni adalah agent apa? Agent pengoksidaan. Okey, belah sini adalah agent apa kat sini? Penurunan. Okey, kan ejen penurunan yang mengalami pengoksidaan kan, betul tak? So maksudnya siapa yang kita pilih, iaitu kita pilih siapa? Kita pilih zinc. Kita pilih zinc kan. So zinc adalah tempat berlaku elektrod zinc, tempat berlaku pengoksidaan sebab dia adalah ejen penurunan. Kita ambil yang lebih negatif. Okey. Siapa yang mengalami penurunan? Iaitu ejen pengoksidaan yang paling kuat, iaitu kita pilih yang positif. Okey, so Cu2+. Kita akan pilih Cu2+. Okey. Cu2+. Kita akan pilih Cu2+ sebab nilai value dia more positif. Okey. Berbalik kepada kita punya formula. So formula kita adalah untuk kira E note cell, maksudnya E note value untuk penurunan tolak E note value untuk pengoksidaan. Okey. So kat sini E note value untuk pengoksidaan mana antara dua ni? So saya cuba try pen biru pula lah. Okey. Okey, pengoksidaan mana untuk pengoksidaan punya E note value untuk pengoksidaan? Yang sini kan yang lebih negatif kan? Ni, okey. Yang penurunan E note value untuk penurunan yang ini kan yang lebih positif. So untuk yang penurunan, okey, formula kita penurunan kat depan. So maksudnya langkah kerja kita, okey, macam mana nak kira E note value? So E note value untuk penurunan kita dah ada iaitu 0.34 V tolak okey, kurungan. Okey, E note value untuk pengoksidaan kita dah ada iaitu negatif 0.76. So tolak negatif 0.76 V. Okey, so berapa dapat total? So kiralah. So last kali korang akan dapat okey 0.34. Sekejap saya tekan kalkulator saya. 0.34 tolak kurungan tolak jadi tambahlah 0.76. Okey. enam. So last kali korang akan dapat nilai dia 1.1 volt.
Itu cara dia macam mana nak tengok. Okey, betul ke tak betul? Okey, betul lah tu. Okey, so itu cara dia. Okey. So saya ulang lagi sekali. Saya ulang lagi sekali untuk korang nak faham. Okey, E not cell, macam mana nak kira E not cell? Kita ada formula kita iaitu E not penurunan tolak E not pengoksidaan. So dalam E not kena cari E not mana, value mana yang penurunan, E not value mana yang pengoksidaan. Lepas tu tolak aja dua tu. Okey. So okay, so contoh. Okay, next contoh. Okay, kita tengok contoh latihan yang korang ada dalam buku. Okay, so kita dah habis dah untuk cell voltage tu. Okay, so kita tengok apa? Kita tengok contoh soalan yang dibincangkan ya. Saya ambil pen merah lah. Okay, kita tengok ya. Okay, mula-mula kat sini dia pakai dua, iaitu dia pakai nikel. Lagi satu dia pakai mangan. Okey, ni dia guna mangan sulfat lah. Lepas tu ni dia guna nikel sulfat. Okey. So daripada sini dia dah bagi dah siri, kita panggil siri electrode potential masing-masing. Okey, Mn macam ni, untuk mangan macam ni, nikel macam ni. Okey. So tugas kita apa tugas kita? Tugas kita sebila kita buat yang macam ni, senang je. Tugas kita, macam saya kata, belah sini akan jadi apa? Belah sini adalah ejen apa di sini? Ini adalah ejen pengoksidaan. Belah sini akan jadi ejen penurunan. Ingat ejen penurunan maksudnya yang mengalami pengoksidaan. Ejen pengoksidaan yang mengalami penurunan. Okey, boleh. Okey, so sama je lah. So daripada sini macam mana kita nak tahu kat mana tempat pengoksidaan berlaku, kita akan compare dia punya E note value. So E note value yang di sini berapa E note value di sini? Negatif. Saya tak open nak nampak je dalam. Okey. Negatif 1.18, negatif 0.25. Dua-dua negatif. Okey. So dekat sini, dua-dua tu nilainya negatif. Okey. So dua-dua tu ni mana pen aku? Okey. Dua-dua tu nilai negatif. Sini negatif 1.18. Okey, ni negatif 0.25. Okey. Maksudnya untuk kita pilih siapa yang akan melepaskan elektron yang mengandung pengoksidaan, maksudnya kita kena cari yang apa? Kita akan cari yang less, kita akan cari more negatif ataupun less positif. Okey, sekarang ni dua-dua tu negatif. So kita akan ambil yang mana? Kita akan ambil yang more negatif je lah, yang paling negatif, yang tak suka dengan penurunan. Maksudnya dia akan mengalami pengoksidaan. So kat sini kita dapat tengok, kita ada negatif 1.18, negatif 0.25. So maksudnya lagi nilai negatif yang lebih besar, iaitu negatif 1.18. Okay, so negatif 1.18. So siapa yang akan kita pilih pengoksidaan akan berlaku di mana pengoksidaan? So pengoksidaan yang berlaku, pengoksidaan di mana? Pengoksidaan, so kita akan pilih siapa? Pengoksidaan, kita akan pilih Mn. So persamaan setengah yang muncul adalah, kita contoh kat sini lah. So kita akan jadi Mn. Dia jadi macam ni. Mn 2 plus tambah 2E. Betul tak? Sebab nilai dia more negatif. Betul kan? Lepas tu elektron pun mengalir. Sebab tu lah elektron mengalir dari sini ke sini. Elektron pun mengalir. Persamaan yang terlibat pula, siapa yang akan terima elektron? Kita tengok dua ni, sama ada Mn2 plus ataupun Ni2 plus. Kita tengok nilai in value yang lebih positif ataupun more ataupun less negatif. Sebab sekarang ni dua-dua nilai ada ke yang positif? Tak ada. So kita akan ambil yang paling sikit lah nilai negatif tu, iaitu di sini. So kita akan pilih persamaan kedua yang ni lah. So, persamaan yang kedua untuk penurunan yang berlaku. So Ni 2 plus tambah 2E, so dia jadi Ni.
Okay, so kita dah ada dah dua persamaan ni. Okay, boleh. Okay, so tulis sel notasi yang berlaku. Ingat saya ajar sel notasi. Saya dah ajar sel notasi. Sel notasi maksudnya kita tengok. Senang cerita, tengok je daripada yang dekat pengoksidaan, yang dekat penurunan. Apa berlaku dengan apa kan? Okay, so maksudnya sel notasi, saya ajar korang buat persamaan ion, kita buat persamaan ion sepenuhnya dulu kan? Okay, tak apa kita buat. So, Mn, kita buat dulu. So, dia jadi Mn2 plus tambah 2i. Lepas tu kita ada Ni2 plus tambah 2i. So dia jadi Ni. Saya ajar apa? Matikan elektron, matikan elektron. Lepas mati elektron buat apa? Tulislah persamaan keseluruhan dia. So kita ada Mn tambah Ni2 plus, okay, nak panah, Mn2 plus tambah Ni. Okay, so sel notasi macam mana sel notasi? Okay, kita gabungkanlah Mn dengan sini, sini dengan sini. Dipisahkan oleh, okay, Mn stroke Mn2 plus. Pisahkan dua ni, iaitu double stroke. Okay, ambil yang kat sini pula, yang mula-mula depan dia. Ni2 plus stroke Ni. So inilah namanya sebagai sel notasi. Okay, dapatlah jawapannya macam gini. Okay, dan last sekali, okay, macam mana nak kira sel, hitung voltan dia, iaitu kita panggil sebagai E cell. Okay, macam saya kata tadi, macam mana kita nak kira E cell? Kita ada formula E cell, iaitu E not cell. Apa formula dia? Iaitu E not, okay, maksudnya E not penurunan tolak E not pengoksidaan. Okay, so penurunan yang mana penurunan dua ni? So penurunan yang mana penurunan? Penurunan maksudnya E not yang di sini, iaitu negatif 0.25. So tulis negatif dia. So sama dengan negatif 0.25 volt tolak dengan, okay, E not pengoksidaan berapa? Kita tolak, dipernegatifkan, so kurungan negatif 1.18 volt. Dan last sekali korang dapat positif 0.93 volt. Dapatlah jawapan dia. Okay, macam tu je cara dia. Bukannya susah pun. Senang sahaja. Boleh? Okay, so next adalah latihan yang korang kena, bukan latihan, maksudnya tugasan kumpulan yang korang kena buat. Okay, so maksudnya sekarang, andaikan tugasannya macam ni. So andaikan gambar rajah yang sama, cuma korang kena tukar elektrod dia apa dan korang kena tukar larutan dia apa. Okay, ceritanya berpandukan cerita yang saya dah lengkap kat sini. So sekiranya elektrod dan larutan ditukar, terangkan, okay, maksudnya apa benda yang kau nak kena buat kan? Lukis gambar rajah litar, sebenarnya sama je macam dalam buku tu. Okay, cuma kita tukar ni je, saya nak tengok macam mana. Lukis gambar rajah litar lengkap dan tunjukkan arah elektron mengalir. Lepas tu tolong buat sel notasi sel dia, hitung voltan bagi E value. Okay, lepas tu nyatakan di mana pengoksidaan berlaku dan terangkan. Cara nak terang tu tengok buku kamu, tengok buku korang. Cara nak terang tu, okay, tengok buku korang. Page mana ya? Page. Ya, aku ni stres betul lah benda ni. Tengok buku korang. Page yang ni lah. Sekejap, mana latihan? Page yang ni. Cara nak terang dia, okay, ambil page pada page 38 ni kan. Okay, pada page 38 ni, cuba terang mengikut kaedah ni. Sebab saya ambil je soalan ni balik. Cuma saya tukar. Ambil, tulis persamaan setengah dia macam mana. Okay, lepas tu apa korang kena terang, bahan manakah adalah ejen penurunan. Lepas tu terangkan kenapa, tulis cara dia terang macam mana, persamaan setengah dia. Lepas tu tulis persamaan ion. Lepas tu apakah fungsi larutan kalium. Apakah fungsi titian garam. Okay, so inilah yang korang kena buat.
Okey, so untuk kumpulan 1, okey, korang kena guna elektrod yang di sini saya dah nyatakan. Untuk kumpulan 1, view. Okey, ini kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6, 7, 8. Ha. So maksudnya tukar sahaja elektrod dan juga larutan, lepas tu cerita macam biasa. So saya nak setiap orang, setiap kumpulan kena present dan bentangkan guna pen ataupun guna ni macam biasalah. Tak perlu buat PowerPoint ke, tak perlu. Just lukis dan pastikan you can explain. Macam mana korang nak persembahkan depend on your group. Depend dalam kumpulan masing-masing. Okay, so itu sahaja. Sekian, terima kasih.